Okay. So hari ni kita masuk topik baru. Okay, bab 6 koordinasi badan. Bab ini adalah bab kedua terakhir untuk semester ini. Okay, so sebenarnya tidak juga panjang lah, tapi banyak benda yang banyak istilah baru. Okay, dan dia lebih kepada biologi. Okay, so kita tengok dulu definisi koordinasi badan. Okay, kalau sebut koordinasi, coordinator kan, okay, selalu kita di college kita banyak penyelaras ataupun coordinator. Okay, so coordinator maksudnya penyelaras lah kan. Jadi koordinasi badan ialah penyelarasan badan ataupun kau tengok definisi dia, gerak balas badan terhadap rangsangan daripada persekitaran. Okay, so yang first kita tengok ialah sistem endokrin. Okay, endokrin dalam hospital ada bahagian selalu dipanggil endokrinologi. Bahagian endokrin kaitan umat ke seluruh badan menggunakan hormon. Okay, so sistem endokrin ialah kau boleh secara ringkas kamu boleh fikirkan dia sebagai sistem yang merembeskan hormon. Okay, dan hormon adalah sejenis bahan kimia organik. So kamu tahu juga kan kalau hormon, setengah hormon di dalam badan apa kesan dia, walaupun sedikit ada kesan dia. Contohnya apa? Hormon yang memberikan sifat kelelakian. Okay? Kenapa kamu tumbuh misai? Kenapa kamu tumbuh kamu tumbuh bulu di badan? Sebab hormon testosteron. Okay? Now, so kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa ductus. Okay? Ductless, dia tiada tube. Okay? So hormon tidak dibawa melalui ductus. Okay? Dia tiada tube. Okay? Dia tiada tube, tetapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Okay? Jika setengah hormon diperlukan, contohnya adrenalin. Okay? Adrenalin tu yang bikin kau jantung degup supaya kau boleh lari ataupun kau boleh lawan, semua tu kan. Dia akan dirembeskan ke dalam darah dan dia akan diedarkan ke seluruh badan. Okay? Satu badan pun boleh dapat, mana-mana yang perlu dia akan ambil. Okay? Now, so satu jenis hormon yang mempunyai lebih daripada boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. Okay, organ yang bergerak balas terhadap hormon itu. Okay, contohnya, saya rasa belakang sini pun ada contoh tapi saya sebut dulu lah. Contohnya apa kan? Adrenalin. Okay, lepas di sini adrenalin. Dia tidak sebut. Dia sebut adrenalin di sini. Okey, dia apa? Okey, contohnya apabila kamu ternampak seekor ular ataupun ada tasu. Dia bukan datang minta makan, dia datang kejar kau sudah mau gigit kau. Okey. So, kelenjar endokrin ataupun adrenal lah, okay, yang merembes hormon adrenalin. Okey. Menyebabkan satu denyutan jantung di hati. Jadi kau tengok punya lebih daripada satu organ sasaran. So di sini sekurang-kurangnya ada 2 atau 3
organ sasaran. Satu jantung, satu paru-paru dan salur darah. Okay, so apabila semua ini meningkat, okay, hormon adrenalin menyebabkan semua ini meningkat. Kesannya jantung mengepam lebih banyak darah, okay, untuk mengekalkan lebih banyak oksigen ataupun ialah oksigen dan glukosa ke otot. Okay, otot mempunyai mendapat lebih banyak tenaga. Okay, now next. Kelenjar endokrin. Okay. So ini adalah rumusan dia ataupun ringkasan dia. Okay. So kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa ductus. Okay. Ini istilah yang sangat penting. Tanpa ductus. Okay. Kalau kamu tidak faham, kamu just bayangkan dia ni bukan ada uh, apa tu? Dia tiada network, apa nama? Dia tiada jaringan sendiri. Okay. Oh, still terputus pula kan. Okay, now so uh, so macam mana tu sama uh, okay, now so fungsi dia adalah mengawal aktiviti badan, okay, melalui apa? Melalui ciri-ciri adalah sejenis protein ataupun kan ada hari ini terus tumbuh 10 cm tidak. Dia slow-slow saja tumbuhan. Juga merangsang. So macam tadilah yang saya sebut adrenalin. Walaupun satu badan dapat, tapi
yang dirangsang. Okay, bukannya bukannya satu badan yang dirangsang. Okay, hanya beberapa organ sahaja. Okay, so hormon di bawah memberi signal respon. Jadi dia punya hormon spesifik terhadap beberapa organ. Okay, now beberapa kelenjar endokrin yang ada di badan manusia. Okay, so sebelah sini, yang atas sini semua adalah sama kecuali di bahagian bawah. Okay, tengok dulu. Kelenjar pituitary yang berada di dalam otak. Okay, nanti ada penerangan dia. Untuk memberi signal, okay, memberi isyarat kepada kelenjar-kelenjar di sini untuk sebab itu kadang-kadang bila kau nampak anjing kejar kau, kau rasa perut kau kecut sekejap. Okay? Sebab di sini merembeskan kelenjar merembeskan hormon adrenaline. Okay? Pankreas ini insulin. Untuk lelaki kita ada testis kita, okay, dan lelaki biasanya muscle lagi mudah dapat muscle, bahkan itu adalah daripada testosteron. Okay, so perempuan ada ovary. Ovary juga adalah organ untuk menghasilkan ovum. Okay, dan juga ada dua hormon yang dihasilkan oleh ovary. Okay, now tengok dulu di sini. Okay, kelenjar pituitary. Okay, pituitary yang saya sebut tadi, dia adalah yang induk, dia yang mengawal kelenjar lain. Okay, so dia terletak di bawah cerebrum. Okay, cerebrum adalah otak di sini. Okay. Dia adalah kelenjar induk menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang testosteron. Okay, now so terletak thyroid terletak di bahagian hadapan trakea. Okay, nanti kamu tengoklah apakah fungsi dia. Okay, di bawah pinggang ginjal, okay, atas bahagian ginjal ada kelenjar adrenal. Okay, di sinilah. Okay, next. Okay, ini bukannya tua. Okay, jangan salah faham. Ini adalah organ pankreas. Okay, terletak di belakang perut. Okay, bila makanan baru mau masuk. Now, testis. Okay, testis lelaki ini sepasang testis, dia dilindungi oleh skrotum. Okay, so okay, perempuan mempunyai sepasang ovary. Okay, dia terletak di dalam ruang pelvis. Pelvis ini adalah
bahagian pinggul. Okay, bahagian pantat lah. Okay. Now, so apakah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar-kelenjar ini? Okay. Perlukah kamu hafal jadual ini? Yes. Kamu perlu ingat nama. Dan nama tidak boleh salah. Okay, bila kamu ejabah kan, nama organ dan nama hormon tidak boleh salah. Okay. So pituitary ada dua. Satu ialah antidiuresis. Okay. Diuresis, okay. Kau boleh fikirkan perkataan diuretik. Okay. Kalau diuretik ialah benda yang menyebabkan kamu mau kencing. Okay. Benda yang ialah yang membuatkan kau rasa mau kencing. Hormon pertumbuhan growth hormone, okay, dan thyroid. Okay, thyroid dan adrenal. Okay, bila terkejut bahkan kau boleh lari ataupun lawan. Okay, pancreas, insulin. Okay, insulin estrogen dan semua orang, lelaki pun ada sedikit estrogen, perempuan pun juga ada sedikit testosteron. Okay, tetapi tidak banyak. Kalau uh, mutasi yang tubuh bisa. Okay. Okay, nah ini adalah fungsi dia uh, secara spesifik dan juga kesan. Kalau kurang, kalau lebih, apakah kesan dia. So hormon ini tidak boleh kita tengok satu-satu. Okay. Hormon antidiuresis ADH. Okay. Terlambat okay. So penghasilan urin yang berlebihan, kamu akan kencing sangat berlebihan. Okay. Dan ini juga akan menyebabkan diabetes insipidus. Okay. Now, so kalau berlebihan, okay, berlebihan kau akan sakit kepala dan pening-pening. Okay. Now, growth hormone, okay, hormon pertumbuhan, fungsi dia adalah untuk, okay, kanak-kanak bertumbuh, kanak, okay, bertumbuh, okay, kau sudah besar. Tapi masih perlu growth hormone sebab dia mengekalkan komposisi badan yang sihat. Okay. Dan dia juga mengekalkan otot serta jisim tulang. Ini semua adalah penting. So kalau tiada growth hormone, kau cepat hilang muscle mass. Okay. Dan kau pun tidak pandai. Kau apa tu? Kau selalu sakit lah. Okay. So now kau tengok, kalau kekurangan, kalau budak-budak, masa budak-budak kau tidak cukup growth hormone, bahkan kau akan mengalami kekerdilan. Okay. Kau jadi pindik. Okay. Tapi kalau berlebihan, pertumbuhan akan tinggi. Kalau terlampau tinggi, okay, kau macam gergasi. Kau macam giant sudah.
Okay. Okay, next tyrosina. Okay, thyroxina dalam kanak-kanak. Okay. So kalau kurang, okay, of course kadar metabolisme kan, okay, mestilah rendah. Okay, so ini yang dia kawal metabolisme kamu. Okay, kau akan jadi tidak tahan sejuk. Okay. Kalau kanak-kanak perkembangan fizikal dan mental terbantut. Okay, so ini dipanggil kretinisme. Okay. Kurang tenaga pada orang dewasa, okay, cenderung jadi gemuk. Okay, dan goiter goiter ini adalah mengalami bengkuk. Okay. Now, kalau berlebihan pula, apa yang berlaku? Kadar metabolisme tinggi. Okay. Okay. Kalau tidak cukup, kau rasa sejuk. Tapi kalau lebih, kau selalu rasa panas. Sebab metabolisme tinggi. Okay. Kau balik-balik bakar lemak kamu kan. So, kamu akan sentiasa berasa panas. Okay. Sukar tidur dan kuat selera makan. Okay. Kamu selalu mau makan sebab banyak kalori sudah dibakar kan. Jadi kamu akan balik-balik cari makanan. Okay. Tetapi kau kuat makan pun kamu masih kurus. Sebab kamu sentiasa membakar kalori. Pembesar kelenjar tiroid, bola mata yang menonjol keluar. Oh my goodness. Okay. Dan leher yang bengkak. Menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan, iaitu dengan yang semua inilah, semua ini ada disebut tadi, contoh tadi, dan dia juga membesarkan saiz anak mata. Okay. So otot menjadi lemah kalau kau tidak cukup adrenalin, bahkan otot jadi lemah, keupayaan mengatasi tekanan menurun, kehilangan air dan garam mineral dari badan secara berlebihan. Okay. Tetapi kalau lebih adrenalin, tekanan darah meningkat. Okay. Paras gula dan kepekatan garam mineral dalam darah meningkat. Okay. Dia tidak dapat diturunkan sebab hormon ini yang mengawal, yang kasih naik semua ini. Okay. So adrenalin ini dia bagus hanya untuk bila ada kecemasan. Tetapi kalau selalu dia naik dan tidak turun, okay, ini boleh menyebabkan kesan-kesan ini kepada badan. Okay, insulin mengawal gula, mengawal aras glukosa dalam darah dan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glycogen untuk disimpan di dalam hati. Okay. Hati di sini ialah liver, bukan jantung. Okay. Nah, so glukosa kalau kamu lepas makan banyak gula kan, tetapi insulin tidak pandai keluar. Jadi apa yang berlaku? Glukosa berlebihan tidak dapat ditukar menjadi glycogen. Okay. So insulin ini menukarkan gula supaya kamu tidak diabetes. Masalahnya sekarang kalau insulin tidak keluar, dia tidak menukarkan glukosa, bahkan jadi aras glukosa darah meningkat. Dalam darah kamu paras gula akan meningkat. Okay. Dan inilah yang menyebabkan diabetes mellitus. Okay. Gara-gara terlampau banyak makan gula kan, dan badan tidak boleh tukar gula itu. So kalau berlebihan, kalau berlebihan, aras glukosa rendah, kamu balik-balik kamu punya gula tidak cukup dan kamu akan mengalami hypoglycemia, namanya hypoglycemia. Selalu dahaga, selalu hauskan air. Orang ini juga dia senang pitam sebab aras glukosa rendah. So dia akan rasa mau pingsan, jalan sikit mau pingsan. Okay.
bersenam sikit mau pengsan sebab paras gula dia rendah. Okey, yang berkaitan dengan jantina. So testosteron adalah yang mengawal hormon yang mengawal ciri seks sekunder lelaki dan